إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut segala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Arab apabila mereka menerima Islam, mereka meninggalkan budaya jahiliyah. Islam datang sebagai satu perkara yang sempurna. Manusia tak boleh menerima Islam dalam keadaan dia ada benda lain yang dia nak pertahankan 100%. Melainkan kepercayaan dia, akidah dia, bangsa dia, kefahaman dia, apa sahaja mesti ikut telunjuk Islam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul, fa ahalla halalahu wa harrama haramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjanya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul pada Arab jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu mereka, ini halal, kamu boleh buat. Ini haram, kamu mesti tinggal. Budaya ini baik, kamu mesti teruskan. Budaya ini tak baik, kamu mesti tinggalkan. Itulah agama. Sehinggalah pada bab menyambut hari raya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah ke Madinah, di Madinah ada 2 hari raya. Mereka sambut hari raya mereka sendiri. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, Nabi tanya kepada orang Madinah, apa yang kamu sambut? Mereka kata, yauman nal'abu fihima. Ada 2 hari kami berseronok padanya, kami bermain-main padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah baddalakum bihima ma huwa khairan minhuma, yaumal fitri wa yauman nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menggantikan untuk kamu 2 hari yang lebih baik daripada hari yang kamu sedang sambut sekarang, iaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai ke hari raya. Arab jahiliyah mereka terima. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini hari raya kamu, yang kamu sambut bukan hari raya kamu, selepas itu tidak ada orang sambut hari raya itu lagi. Mereka tinggalkan sehingga hari raya mereka. Mereka menerima hari raya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tak ada benda lain yang boleh lagi tinggi daripada Islam. Kalau ada orang dia sayangkan bangsa dia lebih daripada agama dia, dia rosak. Kalau ada orang dia sayangkan parti politik dia lebih daripada agama dia, dia lingkup. Kalau ada orang dia sayangkan adik-beradik dia lebih daripada agama dia, dia jahanam. Kerana agama ini ya'lu wala yu'la. Sebab itulah Umar radhiyallahu anhu apabila buka kota Syam, ketika itu panglima perang adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah.
Umar pergi, sebelum masuk Syam, Umar turun daripada binatang tunggangan dia. Dia ikat dua selipar dia, dia letak di atas tengkuk dia. Dia jalan masuk Syam. Abu Ubaidah tahan dia. Wahai Umar, masuk Madinah elok-elok. Engkau adalah raja. Engkau adalah pemerintah. Masuk ke tempat baru, tunjukkan kuasa engkau, baru orang hormat. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Lau ghairaka yaqulu hadzal kalam." Wahai Abu Ubaidah, kalau orang lain yang sebut perkataan ni, aku pukul dia. Nahnu qaumun inna kunna adhallal qaum fa a'azzana Allah bil Islam. Mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzana Allah bihi adhallana. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, kami ini dulu satu kaum yang cukup hina. Arab jahiliyah cukup hina. Parsi memandang hina mereka, Rom memandang hina mereka, Najasyi memandang hina mereka, bangsa yang teruk. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, a'azzanallah bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Selagi mana kami mencari kemuliaan bukan dengan agama ini, azallanallah. Allah akan menghina kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah para sahabat. Mereka terima Islam, bangsa mereka belakang Zat. Mereka terima Islam, keluarga mereka belakang Zat. Islam di hadapan. Sebab itulah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia ceritakan dalam satu peperangan, Muhajirin dengan Ansar mereka berebut untuk ambil air dan sebagainya. Lalu seorang lelaki Muhajirin, dia pergi pukul lelaki Ansar. Fakasa'a, dia pukul dia tu. Bila dia pukul, lelaki Ansar tu kata, "Ya lal Ansar." Dia menyeru kaum Ansar tolong dia. Muhajirin ni pula bila dia dengar, dia kata, "Ya lal Muhajirin." Aku adalah orang Muhajirin. Muhajirin yang datang dari Mekah. Ansar yang tinggal di Madinah. Lalu mereka pergi mengadu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik. Ngadu kat dia. Bila dia dengar, dia kata, "Sammin kalbak ya'kulak." Inilah balasan dia. Kita bagi anjing kita makan, lepas tu dia makan kita balik. Anjing tu siapa? Dia nak kata Nabi dan juga Muhajirin. Zaid bin Arqam dengar. Zaid bin Arqam dengar, dia beritahu kepada pakcik dia. Abdullah bin Ubay kata begini kat Nabi. Pakcik dia pergi beritahu Nabi SAW. Nabi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. "Betul tak kamu kata tadi?" Dia kata, "Wallahul azim, aku tak kata langsung." Ini perangai siapa? Munafik. Suka sumpah, suka tipu. Suka sumpah, suka tipu. Tak habis-habis. Wallahi, tipu. Perangai siapa? Munafik. Kata Abdullah bin Ubay, "Wallahi aku tak kata pun." Maka Nabi SAW lepaskan dia. Lepas tu semua orang kutuk Zaid bin Arqam. "Apa yang kau buat ni? Cerita palsu, merosakkan hubungan orang." Orang kutuk dia. Kenapa Nabi lepaskan Abdullah bin Ubay? Tak ada bukti. Dan juga kalau Nabi lawan dengan Abdullah bin Ubay, di belakang dia ada Khazraj. Mungkin mereka terkesan. Abdullah bin Ubay, kedudukan dia besar. Zaid bin Arqam, budak kecil. Maka semua orang kutuk dia. Kata Zaid bin Arqam, dalam keadaan itu aku jadi seolah-olah gelisah. Tak ada orang percaya kat dia. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Nabi SAW. Nabi panggil Zaid bin Arqam. Nabi tarik telinga dia. Nabi kata, "Waffat udhunak." Telinga engkau ni tidak menipu. "Qad anzalallahu udhraka wa saddaqaka." Nabi kata Allah telah menurunkan keampunan dan juga Allah mempercayai kata-kata engkau. Lalu Allah turunkan ayat, "Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun." Mereka itulah orang-orang yang berkata, jangan infak kepada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sampai mereka lari keluar daripada Madinah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya khazanah langit dan bumi adalah milik Allah. Kemudian Allah sebut dalam ayat seterusnya, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, kalau kami sampai ke Madinah nanti, kami halau keluar Muhajirin. Allah jawab, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan milik Allah, kemuliaan milik Rasulnya, kemuliaan milik orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik tidak mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat bagaimana Nabi SAW. Zaid bin Arqam budak kecil. Tetapi kerana dia bercakap benar, Allah turunkan ayat Quran bagi tahu kat Nabi SAW, dia cakap betul. Munafik besar ini tipu. Ini benda paling utama. Manusia tak boleh menipu atas apa sahaja hal. Dia tak boleh menipu untuk melindungi orang yang berkuasa. Dia tak boleh menipu untuk melindungi orang yang dia sayang. Dia mesti bersikap adil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah ada kelompok yang namanya Al-Ansar. Ansar ni orang Aus dan juga Khazraj. Mereka bergabung membentuk satu kaum, duduk di Madinah. Mereka bersatu. Sebelum tu mereka bergaduh sesama sendiri. Mereka duduk di Madinah. Sampai orang Muhajirin di Madinah. Muhajirin sebelum tu bergaduh dengan Quraisy untuk sekian lama, 10 tahun. 7 tahun bergaduh dengan Quraisy. Sampai ke Madinah. Nabi SAW memuliakan orang Ansar. Sebab itu kalau kita baca hadis, kita dapati bahawa orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW adalah Ansar. Bila Nabi keluar pergi perang, bodyguard Nabi yang duduk keliling Nabi SAW adalah Ansar. Kalau kita baca dalam perang Badar, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi minta izin Ansar, boleh tak kita nak pergi perang? Boleh, Nabi perang. Kalau kita lihat dalam perang Uhud, ketika sahabat-sahabat utama semua kat depan, tentera Khalid Al-Walid ketika tu masih kafir, dia serang balik. Yang bersama dengan Nabi SAW adalah 7 orang Ansar. Sampailah ketika Nabi SAW pergi Umrah Badil pada tahun ke-7 Hijrah. Nabi masuk ke Mekah. Kali pertama lepas hijrah balik ke Mekah. Siapa yang pegang unta Nabi? Abdullah ibn Rawahah, lelaki Ansar. Orang Mekah kata, tengok, bila Nabi SAW pergi ke Madinah, dia jadi lemah, macam-macam penyakit. Tetapi yang pegang unta Nabi SAW adalah Abdullah bin Rawahah, lelaki Ansar. Apa dia buat? Dia tarik tali unta Nabi SAW, lalu dia bacakan syair dia. Dia kata, khallu bani kufar an sabilihi, al-yawma nadribukum ala tilawatihi, kama darabnakum ala ta'wilihi. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi, kama darabnakum ala ta'wilihi. Darban yazilul ham an maqalihi, wa yudhilul khalila an khalilihi. Dia baca syair ni, dia bawa unta Nabi. Maksudnya, wahai anak-anak orang kafir, pergi tepi. Kami nak jalan. Pergi tepi. Pada hari ini kami akan pukul kamu dengan bacaan Al-Quran sebagaimana dulu kami pukul kamu dengan tafsiran Al-Quran. Kami akan pukul kamu dengan pukulan yang memisahkan kepala daripada badan. Pukulan yang memisahkan kekasih daripada kekasihnya. Ini Ansar. Abdullah bin Rawahah tarik unta Nabi SAW masuk Mekah. Muslimin yang dimuliakan. Ansar ni siapa? Pemilik negeri Madinah. Muhajirin siapa? Orang yang berhijrah ke Madinah. Setelah Muhajirin hijrah ke Madinah, bagaimana Ansar layan mereka? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memuliakan Muhajirin lebih daripada mereka, meskipun mereka ini ada keperluan juga. Mereka muliakan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehinggalah Nabi SAW nak buka kota Mekah. Nabi jalan dengan para sahabat untuk nak buka kota Mekah. Sampai dekat nak masuk Mekah, Nabi panggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, la ya'tini illa ansari. Wahai Abu Hurairah, aku nak sekarang ni Ansar duduk di sekeliling aku. Orang lain semua pergi jauh. Maka Abu Hurairah panggil semua Ansar duduk di sekeliling Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ambil satu tangan, Nabi tunjuk kepada mereka. Atarauna aubashil Quraisy, nampak tak Quraisy tengah duduk dekat sofa dalam Mekah? Nampak tak? Atas bukit Safa. Ansar kata, kami nampak. Nabi buat tangan gini. Lalu Nabi SAW kata, bawa aku sampai ke Safa. Siapa yang tahan kamu, kamu bunuh mereka. Siapa yang halang kamu, kamu perangi mereka. Sekarang bawa aku sampai ke Safa. Siapa yang Nabi panggil? Ansar. Pahlawan-pahlawan Mujahirin jauh sikit.
Ansar duduk di sini. Lalu mereka bawa Nabi SAW masuk. Sampai dekat nak masuk Mekah, Abu Sufyan datang. Ubihatil Quraisy, dia kata. Ubihatil Quraisy. Ya Rasulullah, hancur dah Quraisy. Nabi kata, kenapa? Kami tak boleh lawan dah dengan orang Islam. Lalu Nabi SAW, ada orang beritahu kat Nabi, Abu Sufyan ni dia suka kalau orang muliakan dia. Nabi kata, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman, kami tak bunuh dia. Ansar bila mereka dengar, mereka kecil hati. Kenapa kecil hati? Sebab Nabi berdamai dengan Quraisy. Selama ni Nabi lawan dengan Quraisy. Tapi Quraisy minta berdamai, Nabi pun okeylah, kita berdamai. Ansar kecil hati. Ansar takut Nabi akan balik kepada orang Mekah. Sebab Nabi asalnya orang Mekah. Nabi pergi hijrah ke Madinah. Sekarang orang Mekah minta berdamai. Lalu mereka duduk sama sendiri. Mereka kata, فَأَمَّا الرَّجُلْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةً فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةً بِأَهْلِهِ. Nabi ni biasalah orang lelaki yang dia rasa suka nak balik kampung dia dan dia sayang kepada keluarga dia. Ansar kata, tak apalah, kita dah tak ada apa-apa bahagian. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi duduk, turun wahyu kepada Nabi SAW. Bila turun wahyu, Abu Hurairah dia ceritakan, turun wahyu, Nabi panggil Ansar, datang sini. Maka datang kepada Nabi SAW. Nabi kata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Betul tak tadi kamu semua sesama kamu katakan lelaki ini kerana cintakan kampung dia, cintakan keluarga dia, dia berdamai dengan Quraisy. Betul tak kamu ucap begitu? Ansar pada ketika itu mereka dengar dan mereka kata, betul, kami ucap begitu. Lalu kata Nabi SAW, ama wallahi ana Rasulullah, hajartu ilallah wa ilaikum, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai Ansar, aku adalah Rasulullah. Aku berhijrah kepada Allah dan aku berhijrah kepada kamu. Hidup aku adalah hidup kamu, mati aku adalah mati kamu. Lalu Ansar ketika itu mereka kata, ma qulna dzalika illa dhann bi Rasulillah. Ya Rasulullah, kami ucap begitu bukan apa, sebab kami sayangkan Rasulullah. Nabi kata, innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum. Wahai Ansar, Allah dan Rasulnya percaya kepada kamu. Mereka masuk kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan masuk kota Mekah, pergi perang dengan orang sekeliling Mekah, dapat harta rampasan perang. Bila dapat harta rampasan perang, Nabi bagi semua dekat Quraisy. Banyak Quraisy yang baru masuk Islam 2-3 hari ni, Nabi bagi kat mereka. Ansar sekali lagi kecil hati. Mereka kata, ya lal ajab, inna suyufana taqtur min dima'ihim wa inna ghanaimana turaddu alaihim. Mana boleh macam ni? Darah mereka duk mengalir dekat pedang-pedang kami. Harta rampasan perang patut kami dapat, mereka ambil. Tak boleh ni, pelik. Lalu Nabi panggil Ansar. Nabi kata, ya ma'asyaral Ansar, wahai orang Ansar, sini, sini. Apabila mereka datang, Nabi SAW tanya, atuhibbuna an yarji'an nas bidunya ila buyutihim wa tarji'una bi Rasulillah ila buyutikum? Wahai Ansar, kamu nak tak kalau manusia ambil harta pergi balik rumah mereka, kamu ambil Rasulullah balik rumah kamu? Ansar kata, itu yang paling tinggi. Kami tak nak benda lain dah. Kami hanya nak Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, setelah Ansar bersetuju, kata Nabi SAW, lau salakan nas wadiyan aw syi'ban wa salakatil ansar wadiyan aw syi'ban la salaktu wadiyal ansar aw syi'bal ansar. Kalaulah manusia ini semua ikut satu jalan, Ansar ikut jalan yang lagi satu, aku akan jalan Ansar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini cerita pengorbanan. Ini cerita kemuliaan mereka. Itulah kaum yang dididik oleh Nabi SAW. Mereka muliakan Nabi SAW lebih daripada kaum kerabat mereka, lebih daripada negeri mereka. Apa yang Nabi ajar? Pertama, Nabi SAW ajar mereka tidak ada asabiyah. Tidak ada asabiyah. Tidak ada kepuakan. Tidak ada berperang kerana bangsa.
tidak ada berperang dan bergaduh dengan orang lain kerana keluarga dia. Tak boleh. Melainkan dia kena tengok siapa betul, siapa salah. Tolong yang betul, jangan tolong yang salah. Itu yang Nabi ajar. Para sahabat tanya Nabi SAW, mal asabiyah? Asabiyah ni apa? Kata Nabi SAW, antu'ina qaumaka ala zulmin. Tolong kaum engkau di atas kezaliman. Itu asabiyah. Dengar cerita. Kaum aku ni kena pukul. Kaum aku ni kena rompak. Tak tahu betul salah. Tak ambil tahu pun betul salah. Pergi pukul habis kaum yang pukul kaum dia. Asabiyah. On the way nak pergi pukul, kalau dia mati jadi apa? Mata maitatan jahiliyah. Faqatlahu jahiliyah. Nabi kata mati dia mati jahiliyah. Allahu Akbar. Takbir. Pergi lawan pukul orang tak ada kena-mengena. Dia mati. Jahiliyah. Ini asabiyah. Boleh tak perang? Boleh. Pastikan dulu betul. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu qawwamina lillah, kaum yang berdiri kerana Allah, syuhada'a bil qist, mempertahankan benda-benda yang keadil, benda-benda yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kerana kamu benci satu kaum, kamu jadi tidak adil. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau ala anfusikum, hendaklah kamu berlaku adil. Kalaupun diri kamu yang zalim, kamu kena berlaku adil. Jangan bagi hak kepada diri kamu. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itulah kaum yang dididik oleh Nabi SAW, mereka berpegang dengan agama kerana agama. Mereka tinggalkan apa sahaja kemuliaan lain, mengangkat martabat agama yang paling tinggi. Mereka menjadi kaum yang mulia. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkataan Omar tadi senang nak sebut, tapi nak buat cukup susah. Berapa ramai antara kita yang bila bertembung dua benda, dia dahulukan lain sebelum daripada agama dia. Ketika biasa okey, tapi ketika berlaku krisis, ketika berlaku insiden apa-apa, dia dahulukan benda lain lebih daripada agama dia. Dia dahulukan adat dia lebih daripada agama dia. Budaya kampung dia lebih daripada agama dia. Dia nak buat tuntutan agama, dia takut orang marah. Dia nak tinggalkan budaya dia, dia takut nanti orang kata apa pula. Dia nak berpegang betul-betul dengan agama, dia rasa runsing. Tak ada orang buat benda ni. Lihatlah perkataan Umar radhiyallahu anhu, a'azzanallah bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Kami tak mau kemuliaan lain. Kami tak bagi tahu ke orang, kamilah Arab. Kamilah orang jahiliyah dulu. Kamilah penghuni Mekah. Itu bukan kemuliaan kami. Kemuliaan kami adalah Islam. Apabila manusia boleh sampai ke tahap itu, mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berjaya. Sebab tak ada benda lain dah yang menghalang mereka daripada mempertahankan agama Allah. Tak ada benda lain yang boleh menghalang mereka daripada berjuang kerana agama Allah. Sebab agama di depan. Allah sebut dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat melebihkan orang yang memusuhi Allah. Sekalipun adik-beradik mereka, anak pinak mereka, bapa mereka dan anak-anak mereka, mereka tak dahulukan. Ulaika hizbullah. Allah sebut mereka itu adalah parti Allah, kelompok Allah. Caranya apa? Allah di hadapan, yang lain di belakang. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah bersama-sama kita kembali kepada agama Allah. Mungkin ada benda kita tak boleh nak ikut, ada benda yang kita tak boleh amal, susah. Allah sebut dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kepada Allah takat mana kamu mampu. Buat takat mana kamu mampu. Infaklah di jalan Allah, kerana infak ini menutup pahala-pahala kita yang kurang. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang Allah hilangkan perasaan kedekut daripada jiwa dia, mereka berjaya.
Kadang-kadang kita tak boleh ikut sepenuhnya agama Allah. Buat takat mana kita mampu. Dan untuk menampung dia, banyakkan infak harta benda kita. Allah juga sebut apabila manusia ini mereka meninggal dunia, mereka akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia supaya mereka boleh infakkan harta mereka. Jadi pentingnya untuk berbelanja di jalan Allah. Tetapi kepercayaan kita, i'tiqad kita, keyakinan kita, cinta kita yang paling tinggi mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-wala lillah wa li rasulih wal mu'minin. Cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang Islam. Mempertahankan keadilan dan kebenaran atas nama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu kaum yang tidak ada benda lain yang kita dahulukan lebih daripada agama Allah. Tidak ada benda lain yang kita pertahankan lebih daripada agama Allah. Dan sanggup korbankan apa sahaja yang lain selain daripada agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah cabut asabiyah yang ada dalam jiwa kita. Saki-baki asabiyah yang ada dalam jiwa kita. Manusia selagi dia mempertahankan asabiyah, dia ada sifat jahiliyah. Apabila hilang asabiyah, hilang jahiliyah. Itu kemuncak jahiliyah adalah asabiyah. Hilang asabiyah dalam bab community, kemuncak jahiliyah adalah asabiyah. Dalam bab ekonomi, kemuncak jahiliyah adalah riba. Dalam bab kehidupan sosial, kemuncak asabiyah adalah zina. Cabut asabiyah ni daripada jiwa dia, dia boleh berpegang dengan Islam. Tinggalkan segala saki-baki asabiyah. Tinggalkan riba. Tinggalkan zina. Tinggalkan asabiyah. Hilang daripada sifat-sifat jahiliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Dan Allah menjadikan Eid ini bukan penghujung bagi ibadah kita. Mudah-mudahan kita berterusan melakukan ibadah yang kita mulakan di bulan Ramadan. Tak boleh banyak, sikit. Dulu kita solat fardu cukup. Bulan Ramadan kita solat tarawih. Lepas Ramadan, witir jangan tinggal. Dulu kita dah solat fardu cukup. Ramadan kita jaga solat-solat sunat kita. Lepas Ramadan, paling kurang 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggal. Dulu kita dah solat dah 2 rakaat sebelum subuh. Lepas Ramadan, cuba 2 rakaat sebelum dan selepas solat-solat fardu. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti kita boleh pergi ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cerita, start daripada Ramadan ini, aku buat ibadat ni. Start daripada Ramadan ini, satu langkah aku dekat dengan Allah. Satu langkah aku jauh daripada maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma anzil alaina Allahumma iftah alaina abwaaba barakatik wa abwaaba ridak wa abwaaba fadlik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithu minna. Allahumma ansurna ala man adana Allahumma ja'al tha'rana ala man adana wansurna ala man zalamana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكرون على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.